Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini tersyukur pada Allah yang Allah beri kelapangan kepada kita untuk sambung bacaan kita dari surah Asy-Syarh ataupun surah Alam Nashrah, surah yang ke-94 dalam juzuk yang ke-30. Dalam Quran biasa muka surat 596. Dalam terjemahan kita itulah muka surat 1304. Kita akan baca hari ini Alam Nashrah dan juga Wattini Wazzaitun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah ni mula ataupun daripada semalam ad-duha sampai ke bawah ni adalah surah-surah yang biasalah kita buat bacaan dalam salat. Jadi sangat-sangat penting untuk kita memahami bacaan kita dalam salat dan memahami maksud apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semalam surah ad-duha kita dah jelaskan, dan antara benda yang kita tak sempat nak sebut semalam ialah surah ad-duha ni antaranya merujuk kepada akhlak-akhlak yang ada dalam Islam. Dan dia juga menunjukkan bahawa Islam ini bukan sekadar datang membawa inti akidah, dia juga bukan sekadar membawa inti ibadah, tetapi dia juga datang dengan akhlak yang baik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi antara yang disebut semalam ialah tentang anak yatim, jangan kamu kasar dengan dia. Orang yang meminta, jangan kamu herdik dia. Dan kamu kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kamu dapat. Kemudian Alam Nashrah, datang surah Alam Nashrah, yakni asy-syarh ni maksud dia kelapangan. Maksud dia kelapangan. Allah Subhanahu wa taala kata alam nashrah laka. Bukankah kami melapangkan bagi kamu apa dia? Sadrak, dada kamu. Yakni Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah taala lapangkan dada? Dengan cahaya iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diberi kelapangan hati dan juga membawa cahaya yang melapangkan hati. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah nak bagi hidayah kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi dengan Islam hati kita menjadi lapang. Allah memberi kelapangan kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dengan cahaya Islam. Dengan cahaya Islam. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula anugerah lain kepada Nabi. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengangkat beban daripadamu. Kami telah mengangkat beban daripadamu. Disebut di bawah ni kesusahan-kesusahan yang ditanggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Ada satu lagi makna yang disebut dalam tafsir, dan disebut dalam tafsir bimakna liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah mengangkat beban daripada Nabi ni, iaitulah beban dosa. Beban yang dimaksudkan satu makna kesusahan dalam dakwah. Juga difahami beban itu ialah dosa-dosa.
Allah angkat beban dengan makna Allah mengampunkan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lepas dan juga dosa-dosa Nabi yang akan datang. Yang ni bahasa mudah kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ni maksum. Apa maksud maksum? Tak ada dosa. Buat salah ke tak? Nabi atas kapasiti dia manusia ada kadang-kadang tersalah dan terlupa. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Abasa Allah tegur Nabi. Beberapa kesalahan ada ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu menunjukkan sifat Nabi sebagai manusia. Adapun sifat Nabi sebagai Rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memikul dosa. Nabi maksum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, malah disebut difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salah seorangnya isteri Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi solat sampai bengkak kaki tu, Aisyah radhiyallahu anha tanya, kenapa bah sampai solat bengkak kaki ni, sedang Allah dah ampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Ini kemuliaan maksum ni tidak berlaku melainkan kepada para rasul. Kalau hari ni ada orang tiba-tiba kata dia juga maksum, dia melampaulah dakwaan tu. Kalau dia kata tok guru dia juga maksum, melampau. Atau dia kata imam dia maksum, melampau dalam dakwaan. Sebab yang maksum ni hanya para anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Okey. Kalau golongan Syiah dia boleh kata imam dia maksum. Dia kata imam dia. Syiah imam 12 tu kita kata dakwaan itu adalah dakwaan yang melampau. Kerana selain daripada Nabi, manusia biasa, kita ni ada salah dan silap dan kita ada dosa. Cuma Allah Ta'ala muliakan umat Islam ni dengan keampunan kalau mereka minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun begitulah, banyak dosa kita. Tinggal lagi Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk memperbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan istighfar itu menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, kemudian ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan namamu. Kami telah meninggikan sebutan namamu bagimu. Maknanya Allah bagi lagi kemuliaan kepada Nabi. Pertama, kemuliaan dengan Islam. Kedua, kemuliaan dengan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan kemudian, yakni yang akan datang, maksud. Yang ketiga, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah tinggikan sebutan namanya. Allah tinggikan sebutan namanya. Ini ada kaitan dengan dakwaan orang-orang kafir. Kita akan baca Allah Ta'ala sebut inna syani'aka huwal abtar dalam surah Al-Kautsar nanti. Ringkas ceritanya macam ni. Orang Arab, dia kalau boleh anak perempuan, dia sedih. Kalau dapat anak lelaki, dia seronok. Sebab apa? Sebab apa orang Arab, dia dapat anak lelaki, dia seronok. Dia dapat anak perempuan, dia sedih. Sebab pada mereka, orang yang tak ada anak lelaki adalah orang yang mati keturunannya dan namanya tidak lagi disebut orang. Sebab silsilah kita kan duduk dalam nama. Bagi contoh, kita tahu datuk Nabi nama Abdul Muttalib, nenek Nabi nama apa? Kita perlu mikir. Pasal nama nenek ni orang tak berapa ingat.
orang ingat nama lelaki. Bin. Macam kita, moyang kita ni, kita ingat nama lelaki ya. Nama moyang perempuan kadang-kadang tak ingat. Tak? Ada saya nama Ahmad Hashimi bin Cik Pa, bin Cik Ji, bin Cik Musa, bin Syarif, bin Abdul Rahman. Nenek nama apa? Tak tahu. Jadi orang Arab, dia bila dapat anak perempuan dia sedih, bila dapat anak lelaki dia seronok, sebab nama dia akan disebut oleh generasi-generasi selepasnya. Mereka ni dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dikurniakan anak lelaki, semua anak lelaki Nabi meninggal waktu kecil. Semua anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal waktu kecil. Yang besar anak perempuan. Jadi mereka kata Nabi ni abtar. Abtar ni orang yang putus silsilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar disebut nama Nabi dalam silsilah nama, malah Nabi disebut oleh setiap umat Islam. Allah angkat sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah angkat? Di mana Allah angkat nama Nabi? Banyaklah. Pertama, tidak akan masuk seorang Muslim ke dalam Islam melainkan dia sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, mana lagi? 5 waktu sehari disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dalam azan ada sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana lagi disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam solat. Tadi dalam azan, dalam qamat pun sebut, dalam solat sebut lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tasyahud. Tak cukup dengan syahadatain dalam tasyahud, Allah Azza wa Jalla syariatkan pula selawat kepada Nabi dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mana lagi disebut? Dalam khutbah. Jadi rukun dalam khutbah kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dalam khutbah. Okey. Dan itu beberapa tempat yang disebut diagungkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mati belum tentu lagi orang ingat ke tak kita ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Nabi sehingga Nabi dikenang sampai akhir zaman. Bukan dikenang sebagai orang yang tak baik tak. Nabi dikenang sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat sebutan namanya dalam ibadah umat. Okey, dalam ibadat umat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Taala sebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan, bersama kesukaran adanya kemudahan. Kemudian Allah ulang sekali lagi, sesungguhnya
bersama kesukaran adanya kemudahan. Ya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat dia, apa saja kesusahan yang menimpa pasti ada kesenangan. Malah dari sudut nisbah ni antara susah dan senang dalam agama ni, sebenarnya yang mudah, yang senang lebih banyak daripada yang susah. Yang susah lebih sikit daripada yang mudah. Okey, bersama kesusahan adanya kesenangan. Sama ada dari sudut ibadah ataupun dari sudut kehidupan. Kita susah dalam salat, Allah bagi kemudahan. Tak boleh berdiri, Allah bagi duduk. Kita bermusafir, Allah bagi lagi qasar. Susah dalam Islam, Allah bagi kemudahan. Kemudian dalam kesusahan hidup dan seumpamanya, Allah ganti pula dengan pahala. Allah bagi pula ganti nikmat yang lebih baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, bahawa Allah tidak menimpakan satu kesusahan kepada umat, melainkan bersamanya Allah bagi kemudahan. Malah 2 kali Allah Ta'ala sebut, Allah tegaskan 2 kali, bersama kesusahan akan ada kemudahan. Jadi apabila kita ditimpa kesusahan, kita kena ingat ayat ni. Ayat ni pasti akan ada di hujung dia kebaikan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata yang seterusnya, fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai mengerjakan satu urusan, maka atau tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Macam mana pula tu? Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Urusan yang lain. Kerja keras yang pertama, urusan dunia. Kerja keras yang kedua, urusan akhirat. Maknanya apabila kamu selesai dari urusan dunia dan kesibukannya, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat. Lepas dalam bahasa yang lain, apabila kamu lapang waktu kamu, maka beribadahlah kepada Allah. Ada waktu lapang, beribadahlah kepada Allah. Dan kalau kita boleh tukar dia bagi balikkan makna dia, apabila kamu nak beribadah kepada Allah, lapangkanlah dirimu dari urusan dunia. Boleh faham tak? Tamu tidak, apabila kamu lapang, maka sibukkan dengan ibadah. Dalam bahasa terbalik, apabila kamu nak beribadah, lapangkan dirimu dari urusan dunia. Sebab itu dalam Islam kita diajar, apabila nak buat ibadat kepada Allah, hati kita kena berada dalam keadaan tenang, dan perfikiran kita kena berada dalam keadaan lapang dari kesibukan dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, andai kata kita nak makan malam, tiba-tiba datang waktu solat, kepala kita duk fikir tentang makan dulu baru solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza uqimatis salah wa hadaral 'asha fabda'u bil 'asha." Apabila datangnya waktu Asya, padanya ketika itu juga didirikan salat, maka
Makanlah dulu. Makanlah dulu. Jadi kalau kita nak makan, nak solat, ada makanan dah. Orang pun timbul cerita, Ustaz, macam mana lah ni buka puasa? Buka puasa ni, kita nak makan dulu ke nak semayang dulu? Hadis kata kalau dah ada makanan, kena makan dulu. Dia pun makan dulu. Masalah dia makan. Makan dia tu sampai pukul 8 suku. Yang dimaksudkan di sini ialah kalau sifat lapar yang menyebabkan makan, kita ni tak khusyuk semayang. Tapi kalau dia ni kelaparan dia boleh tertutup. Macam kita buka puasa, kita makan kurma 3 biji, kita makan kuih 2 biji, kemudian kita makan kadar makanan yang menutup kelaparan. Kita makan, okey dah. Maka masa tu boleh dah kita salat. Jangan kita Allahu Akbar, air seteguk terus semayang tu. Tu kepala kita tak beres lagi lah. Kan? Makan dulu sekadar yang kita rasa kita mampu, ataupun yang tidak menyibukkan kita daripada makanan. Kemudian kita salat. Lepas tu nak makan sampai pukul 9, pukul 10 pun tak apa, dilewatkan Isyak. Jangan lewatkan maghrib, sebab maghrib ni waktu dia pendek. Boleh faham? Okey. Jadi sebaiknya kita tutup dulu kelaparan. Kemudian kita salat, kemudian baru kita kalau nak makan malam makan. Supaya apa? Waktu kita beribadat, kepala kita lapar. Allah Ta'ala kata fa idza faraghta fansab. Apabila kamu lapar, maka kerjakanlah ibadah. Fansab, kerjakanlah ibadah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Okey, kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ai idza faraghta min amri dunya faqumta ila salah fansab li rabbik. Berkata Imam Mujahid, apabila kamu telah selesai dari urusan dunia, maka dirikanlah salat. Dalam salat itu berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita dengan urusan dunia ni jangan sampai dibawa dalam salat. Ni lapangkanlah, lepaskanlah diri kita daripada ikatan dunia itu, kemudian kita berharap kepada Allah dalam urusan salat kita. Ya, Allah ajar kita macam tu. Jadi mudah-mudahan kita tahu antara teknik ibadat ialah melapangkan dada dan pemikiran kita. Pemikiran kita. Baik, sehingga Nabi SAW tak bagi kita salat ni, satu dengan kehadiran makan, yang kedua kalau kita nak buang air. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut la salata bihadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan salat dalam keadaan makanan dah siap terhidang, dan jangan salat dalam keadaan duk tahan nak buang air kecil dan air besar. Kalau berasa nak buang air, pergi selesai dulu. Kemudian baru ni kan Allahu Akbar. Duk mikir, tak mikir dah depan, duk mikir benda dalam perut tu. Jadi selesaikan. Walaupun mungkin kita terlewat, kita sampai-sampai qomat dah Allah. Kita nak duduk sah depan, tapi berasa nak buang air, pergi buang air dulu. Okey, pasal apa? Supaya akal kita sibuk dengan Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk kepada surah At-Tin. Kita masuk kepada surah At-Tin. Surah At-Tin, nama At-Tin ni merujuk kepada satu jenis buah yang kita semua tahu, iaitu buah tin. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut wat-tini waz-zaitun,
demi buah tin dan buah zaitun. Apa istimewa buah tin dan apa istimewa buah zaitun sehingga dia disebut dalam Quran? Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Turi sinin, bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Demi negeri ini yang aman. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, bukit Tursina dan Mekah. Satu kali baca kita macam nampak tak sekata dia punya, tidak selari. Kenapa sekejap bersumpah dengan buah, kemudian kejap bersumpah dengan gunung, kemudian bersumpah dengan Mekah. Kalau sebelum ni adalah dia punya sequence dia tu. Bersumpah dengan malam kemudian siang. Ada lawan dia kan, malam siang. Bersumpah dengan duha dan juga waktu malam, ada juga. Bersumpah dengan matahari kemudian bulan, ada regu dia. Ni bersumpah dengan buah dan gunung. Kemudian tak habis dengan tu, gunung pula mari pula Mekah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bersumpah dengan tempat dalam ayat ni. Tempat. Watini wazaitun, demi tin dan zaitun. Ada satu tempat yang masyhur dengan buah tin dan buah zaitun. Tempat yang famous dengan tin dan zaitun ni mana tuan-tuan? Palestin, bumi Palestin. Wa turisin, Tursina. Di mana Tursina ni? Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini di mana dia? Makkah. Jadi sebenarnya sumpah ni merujuk kepada 3 tempat. Tapi Allah Ta'ala sebut benda yang famous pada tempat tersebut. Pertama Allah nak sebut Palestin, yang kedua Mesir atau Bukit Tursina, yang ketiga Makkah. Apa yang menghubungkan 3 tempat ni? Ini adalah tempat-tempat terutusnya Rasul-Rasul Allah, iaitu di Palestin tempatnya Nabi Isa alaihi salam, di Mesir tempatnya Nabi Musa alaihi salam, dan Mekah tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 orang ni adalah nabi yang memiliki pengikut yang ramai. Nabi Isa pengikut dia Kristian. Nabi Musa pengikut dia Yahudi. Nabi Muhammad paling ramai pengikut dia Islam. Kalau orang yang baca ayat ni, dia akan tahu bahawa kalau dia beriman dengan Nabi Musa dalam Old Testament, kemudian dia beriman dengan Nabi Isa dalam New Testament, dia mesti beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sumber ketiga-tiga nabi ini adalah sama. Nabi Musa baik, Nabi Isa baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ketiga-tiga utusan ini datang dari Tuhan yang sama, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Di situ baru kita nampak dia punya chain, rantai yang menghubungkan. Wattini wazzaitun, nak sebut asal tempat Nabi Isa. Wa turi sinin, asal tempat Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, asal tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Yahudi ke Nasrani ke, dia mesti beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi bukan saja-saja bersumpah dengan buah tin. Tak, ada background dia. Ada background dia sebagaimana yang disebut di dalam tafsir. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya, okey, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Allah Ta'ala sebut dia cipta manusia ni dalam sebaik-baik kejadian. Memang sungguh pun manusia ni kalau dia perhatikan diri dia, dia adalah ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia dan Allah sempurnakan ciptaan dia. Semua hak makhluk lain buat, manusia boleh buat. Tapi apa yang manusia boleh buat, makhluk lain tak boleh buat. Pertama, dari sudut kejadian. Kejadian kita, mata kita dua, hidung kita, lubang hidungnya duduk bawah, mulut kita macam ni, gigi pula tersusun elok dengan lidahnya, kedudukan telinganya, kemudian saiz tubuhnya, tangan kita seimbang, kaki kita boleh berjalan dengan dua. Okey? Dari sudut kejadian. Sehingga manusia dengan kejadian dia boleh hidup di laut dan boleh hidup di darat. Dia hidup darat pun boleh, dia berenang pun boleh. Even lah ni duduk angkasa pun manusia duduk di angkasa. Dari sudut kejadian. Tapi lebih utama lagi ialah apa yang Allah Ta'ala tak bagi kepada makhluk ataupun binatang-binatang, Allah kurniakan manusia adanya akal. Allah kurniakan manusia adanya akal fikiran. Sehingga dia boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Dia boleh baca ayat Quran, dia boleh faham makna Quran, dan dia boleh sembah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat penyembahan yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Okey. Dia boleh rukuk, dia boleh sujud. Ni nikmat yang mana pokok tak boleh nak buat, binatang tak boleh nak buat, tapi manusia boleh buat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendah tempat. Ada dua makna serendah-rendah tempat disebut dalam tafsir. Pertama, serendah-rendah tempat dari sudut kehidupan dunia. Apa dia? Jadi seperti orang yang kanak-kanak. Lepas baik ciptaan dia ni, manusia daripada kanak-kanak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi orang tua. Masa dia dewasa tu, akal dia cerdas, tubuh dia kuat, apa semualah. Kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendahnya, yakni pada waktu awal kejadian dia, Allah kembalikan dia kepada keadaan tersebut. Tubuh dia lemah, kemudian akal dia pun lagi lemah. Zaman kecil dia pakai pampers, waktu tua kembali pakai pampers. Waktu kecil dia tak tahu apa, kemudian sampai tua dia jadi nyanyuk. Itulah keadaan manusia. Apa yang kita duk bangga dengan kekuatan kita, kehandsomannya, kekuatannya, boleh angkat berat, boleh daki gunung, boleh berbasikal, boleh macam-macam. Allah ingatkan kita, thumma radadnahu asfala safilin.
kami akan kembalikan dia kepada serendah-rendah. Yang ini dalam tafsir disebut thumma radadnahu ila ardhalil umur yang sehina-hinanya, iaitu umur tua dalam keadaan nyanyuk. Malah hinanya, mungkin orang soleh hina, kalau nampak hina tu tak berapa comel pula. Susahnya keadaan orang tua yang hilang ingatan dia nyanyuk dan dikembalikan kepada sifat kanak-kanak lebih susah daripada kanak-kanak yang asal. Kalau kanak-kanak yang asal ni, budak kecil ni berok pun orang tak kata apa. Malah orang peluk, orang cium, orang sayang, orang angkat, orang dukung, orang apa. Tapi bila dah jadi dewasa, kemudian dia tua, kemudian dia nyanyak pakai paper balik, pakak tak nak cara. Dia menjadi lemah. Baik. Itu satu. Yang kedua, serendah-rendah tempat juga dimaksudkan dalam tafsir dikembalikan kepada serendah-rendah tempat, yakni apa panggil ke neraka. Ni ay ardhalil umur, yakni ke serendah-rendah tempat dia dikembalikan ke neraka. Maknanya orang yang thumma ba'da hadzal husn wan nadarah masiruhum ila an-nar illam yuti'illah wa yattabi'ur rusul. Ai ila an-nar, berkata Imam Mujahid dan juga Al-Hasanul Basri, setelah sebaik-baik kejadian di dunia dikembalikan kepada serendah-rendah tempat di akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi sifat kembali kepada kehinaan, sama ada kehinaan di dunia atau kehinaan di akhirat. Yang ni orang beriman dan beramal salih terkecuali daripadanya. Terkecuali daripadanya. Habis itu apa yang mendapat pada orang beriman? Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Tuan-tuan ni faham tak? Ayat ni menjadi dalil, menjadi bukti kepada satu perkara yang sangat istimewa dalam hidup kita. Pertama, kita faham tentang tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, kembali ke neraka, betul tak? Saya kata tadi, setelah daripada kehidupan mereka yang hebat, kembali kepada kehinaan di akhirat, itu neraka, kecuali orang yang beriman, iaitu mereka tak masuk neraka, mereka akan pergi ke syurga. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, yakni mereka berada dalam kenikmatan yang tidak ada hujungnya. Itu satu. Kalau kita faham kehinaan di dunia, macam tafsiran nombor 1 tadi. Okey, faham tak ni? Boleh? Boleh ikut? Kami ciptakan dia sebaik-baik kejadian, kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendah hidup di dunia, yakni jadi seperti orang tua balik, nyanyuk baby balik. Illal, kecuali orang yang beriman. Macam mana kita nak faham kecuali ni? Boleh faham? Kalau kita kata kecuali semuanya masuk neraka kecuali orang beriman, yakni orang beriman masuk syurga. Tapi kalau kita kata Allah kembalikan manusia ke serendah-rendah umur,
Kecuali orang beriman, apa maksud dia? Apakah orang beriman tidak tua? Tak, orang beriman pun tua juga. Habis tu kecuali itu maksud apa? Kecuali itu. Ini dengan molek. Ayat ini menjadi bukti bahawa mana-mana orang yang beriman, sewaktu mudanya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, lalu kemudian Allah kembalikan dia kepada usia tua yang nyanyuk, dan pada usia tua dan nyanyuk itu dia tidak mampu lagi nak buat amal-amal ibadah yang dia buat waktu dia muda dan kuat, tetap juga pahala dia berterusan. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia kepada usia serendah-rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tak putus-putus. Yakni amalan mereka sewaktu mereka muda, waktu mereka tua dah tak mampu nak buat, pahala tetap juga berjalan. Contoh, zaman muda dia 5 waktu di masjid. Qadar Allah sampai waktu usia dia tua, dia tiba-tiba kena penyakit stroke. Tak dapat datang solat lagi berjamaah di masjid. Duduk di rumah solat atas katil. Tapi bagi dia insya-Allah pahala yang tak putus-putus, sebab dia bukan tak datang masjid kerana tak nak datang, tapi usia tua yang menghalangnya daripada datang. Maka pahala datang masjid tetap juga berjalan, walaupun dia tak mampu dan tak larat dia sembahyang di rumah. Faham tak tuan-tuan? Kalau dia dulu rajin baca Quran, rajin masak untuk orang-orang anak yatim, ibu-ibu waktu dia sihat dulu masuk pada anak yatim, bagi kepada orang miskin, buat program gelandangan. Tiba-tiba waktu tua tak larat dah, letih dah. Anak-anak kata, "Mak dah lah buatnya, tak larat dah. Kita upah orang lain. Mak nak buat," dia kata. "Tak boleh, tak larat dah." Akhir sekali dia pun berhenti. Bukan berhenti tu sebab dia nak berhenti dah, sebab dia tak mampu dah nak buat. Tapi insya-Allah pahala yang dia buat tu tetap berjalan. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita faham ayat ni dengan dua-dua makna indah. Saya ulang balik saya baca ni tuan-tuan dengar, faham ayat dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendah tempat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kalau di akhirat dapat syurga yang kenikmatannya tiada penghujung, kalau di dunia dia dapat pahala yang tak putus-putus sebagaimana yang dia buat waktu dia muda dan ada kemampuan. Sebab tu waktu kita ada tenaga ni tuan-tuan, gunakan kepada kebaikan. Nanti waktu kita dah tak mampu nanti, insya-Allah Allah bagi juga pahala, kerana kita bukan malas dah, kita yang dah tak larat, pahala tetap jalan. Okey. Sebab tu orang sakit akan diberi pahala seperti mana dia beramal waktu dia sihat. Tapi kalau dia sihat tak beramal, sakit tak ada pahala juga. Waktu sihat tak beramal, waktu sakit tak ada. Tapi kalau waktu dia sihat dia beramal, waktu dia sakit pahala tetap jalan. Allahu Akbar. Besarnya nikmat Allah Ta'ala kepada kita.
Lalu Allah Ta'ala kata apa? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah itu? Kenapalah mereka tidak nak beriman kepada hari pembalasan? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik ataupun hakim yang paling adil? Ingatlah, pembalasan Allah itu adalah sebaik-baik pembalasan, sama ada kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang kafir. Jadi selama kita ada hidup ini, nafas masih lagi ada, nyawa kita masih lagi ada, kekuatan kita masih lagi ada, maka gunakanlah dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sempat lagi, hak mari tu. Nah, yang kata ustaz, zaman muda dulu saya jahiliyah. Ada setengah tu dia mari, masa muda dia jahiliyah. Jangan kata lagu tu, tuan-tuan. Jangan kata gitu. Pasal apa? Jahiliyah sebenar bukan seperti mana kita gambarkan. Bukankah kita dulu masa muda kita beriman kepada Allah? Iman tu tidak jahiliyah dah. Kena kata ustaz, saya dulu kurang ilmu, mungkin dulu saya tak belajar. Yang kata jahiliyah ni besar. Lalu ada kesempatan waktu masih sihat, usia masih ada, beramal. Belum terlambat lagi, belum terlambat. Selama akal kita masih ada, jangan sampai akal kita dah cabut. Allah Ta'ala dah cabut dah. Orang cakap apa pun tak faham apa, suruh semayang pun tak erti, suruh ambil semayang tak erti. Masa tu Allah dah cabut, dah tarik dah kemampuan. Bukan maksudnya saya dah warga emas ustaz, dah tak boleh dah nak buat. Dah. Umur dalam Islam ni tak kira 60 ke warga emas dah. Umur dalam Islam ni selama Allah belum tarik lagi nikmat akal, nikmat kekuatan, nikmat apa yang kita ada mampu beribadat, makna kita masih lagi diberi anugerah oleh Allah. Saat saya pencing baru start nak mengaji, ada kederat, ada lagi muda lagi lah tu maknanya. Muda dari umur ibadah. Jangan sampai pergi waktu Allah Ta'ala dah tarik kemampuan ibadat yang tu. Tu kita nak kata apa, so dah tak sempat lah. Ada kata saya umur 70 ustaz, kategori mana? Boleh datang solat, boleh faham Al-Quran, lidah bunyi keluar, masih ada kesempatan untuk kita. Illal ladzina amanu, nak dapat pahala yang tak putus-putus tu, masih ada lagi kesempatan. Masih ada lagi kesempatan. Jadi gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Insya-Allah kalau kita istiqamah menggunakan waktu-waktu kemampuan ada, waktu kita tak mampu, pahala tetap juga berjalan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita dah habis surah At-Tin. Kita akan sambung besok pada surah Al-Alaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.